المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Al-Fadhil Ustaz dan salam ukhuwah kepada sahabat jemaah dan sahabat pencinta ilmu yang dengan izinnya yang dapat kita duduk di dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Alhamdulillah kuliah kita petang ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jurukuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Imam Farid bin Sya'ari dengan pengajian berkitab kita hari ini hadis 40 Al-Imam Al-Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Dihormati dan dimuliakan hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita istiqamah dan Allah Ta'ala memilih kita secara berterusan untuk kita memahami
dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada yang lepas kita telah bicarakan tentang apa dia yang dikatakan, yang dimaksudkan yu'minu billahi wal yaumil akhir, iaitu beriman dengan iman yang sempurna, dan falyaqul khairan aw liyasmut. Dan di sini perbincangan kita masih lagi berkisarkan tentang percakapan yang baik. Maka antara sifat iman juga ialah orang yang berbicara dengan percakapan yang baik. Dan juga sebelum ni telah berlalu hadis la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yakhzuna min lisani, iaitu seorang hamba itu tidak akan mencapai hakikat iman yang sempurna sehinggalah dia dapat memelihara lidahnya. Dan begitu juga cerita tentang memelihara lidah ni satu perkara yang sangat-sangat penting. Dalam kita memelihara lidah ini, maka boleh jadi lidah kita menuturkan perkara yang banyak faedahnya, ataupun sebaliknya, dengan kita banyaknya berbicara maka akan bertambahlah kebohongan dan kesalahan. Oleh itu perbicaraan, bila kita bercakap, pentingnya untuk kita meneliti apa kandungan percakapan kita. Sebab tu kena fikir dah sebelum bercakap. Sebelum ni kita masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu dalam muka surat 152, iaitu banyak berbicara adalah sebab kecelakaan dan menjaga lidah adalah jalan keselamatan. Kita telah membincangkan tentang hadis Rasulullah SAW sebelum ini, iaitu tentang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, iaitu antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Antara yang perkara yang tidak berkaitan dengannya ialah dalam bercakap. Mana dia meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak ada faedah untuk diri dia. Begitu juga dalam percakapan juga, perlu juga percakapan yang adanya matlamat. Apa kita punya sasaran dalam percakapan kita. Mana perkataan yang tidak bermatlamat kadang-kala boleh menjadi sebab kepada terhapusnya amalan dan tertegah daripada memasuki syurga. Jadi apabila kita nak bercakap, kita kena pastikan tujuan apa kita bercakap. Apakah maksud daripada percakapan kita. Tujuan, arah tuju dalam percakapan kita apa. Dan kalaulah arah tuju dalam percakapan kita perkara yang baik, maka dibolehkan. Tetapi kalau tujuan dalam percakapan kita ini satu perkara akan membawa kepada keburukan, maka ianya harus dihentikan. Kerana apa? Kerana tidak ada faedah dalam percakapan tersebut. Mana kalau percakapan kita tidak bermatlamat, mana tak ada arah tuju, tidak ada sasaran yang bagus, maka kadang-kadang boleh menjadi sebab kepada terhapusnya amalan. Bila kita cakap perkara buruk orang, menyebabkan orang akan terasa, dan kalau kita biarkan tanpa minta maaf, nanti ke akhirat, oleh kerana sebab lidah kita, percakapan kita, menyebabkan kita punya amalan kita habis. Menyebabkan amalan kita hilang.
Seperti mana debu-debu yang berterbangan. Mana tidak ada apa-apa pun. Jadi oleh kerana itu, perlu ada matlamat dalam percakapan, perlu ada. Apa yang kita nak sampai tadi, apa maksud sebenarnya. Begitu juga dalam kita nak, bila kita nak bercakap, nak apa, contohnya dalam berpolitik. Apa tujuan daripada penyampaian-penyampaian kita dalam percakapan kita, maka kita nak supaya orang memberi kepercayaan kepada kita. Jadi dalam percakapan kita mestilah perkara-perkara yang bagus. Janganlah dalam percakapan kita mencaci maki orang. Jangan dalam percakapan kita menjatuhkan maruah orang lain. Maka ini semua percakapan yang menyebabkan kebinasaan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Oleh sebab itu, setiap Muslim yang mahu berbicara hendaklah berfikir terlebih dahulu. Fikir dulu apa nak dicakapkan. Jika apa yang akan dibicarakan itu baik dan berhak untuk memperolehi pahala, maka berbicaralah. Jika apa yang kita nak sampaikan tu perkara baik, dan kalaulah perkara tersebut diambil faedah, maka dia akan besar ganjaran. Dan bukan sahaja kita yang bercakap dapat, bukan sahaja orang yang ikut apa yang kita cakap itu dapat pahala, bahkan kita juga akan dapat pahala disebabkan penyampaian kita. Orang beramal, kita akan dapat pahala dengan sebab amalan orang. Seperti mana man dalla 'alal khair ka fa'ilihi, ataupun man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Mana percakapan kita kalau betul matlamatnya, orang beramal dengan apa yang kita cakap, orang dapat pahala, kita pun dapat pahala. Maka jika apa yang dibicarakan itu baik dan berhak memperolehi pahala, maka berbicaralah, cakaplah. Selagi mana ia memberi manfaat untuk diri kita dan umat, maka boleh untuk kita bercakap. Tetapi jika jelas akan membawa keburukan atau menyebabkan tersebarnya kebatilan atau membawa kepada kekaburan sesuatu perkara, maka hendaklah dia menahan diri daripada berbicara. Mana kalaulah apa yang dia nak sampaikan tu mungkin boleh membawa kepada keburukan. Apa yang dia nak cakap tadi membawa kepada keburukan, sama ada keburukan itu untuk dirinya ataupun keburukan itu untuk umat. Atau menyebabkan tersebarnya kebatilan. Ataupun dia sampaikan sesuatu perkara menyebabkan tersebarnya perkara-perkara yang buruk. Tersebarnya perkara yang salah. Atau membawa kepada kekaburan sesuatu perkara, yakni apabila dia bercakap, maka orang akan salah faham. Apabila dia apa yang dia sampaikan tu, walaupun mungkin dia rasa betul, mungkin dia rasa ada manfaat, tapi perkataan tersebut kadang-kala boleh disalah tafsir oleh orang yang lain. Akan berlakunya salah faham, akan berlakunya kekaburan dalam satu perkara, tak jelas. Maka perkara yang terbaik ialah dia menahan diri daripada berbicara. Jangan dia banyak bercakap. Mana kalau kita rasa benda yang kita cakap ni boleh menyebabkan berlakunya islah dalam umat, maka kita cakap. Tapi kalaulah perkara yang kita nak cakap ni menyebabkan bertambahnya keburukan dalam umat, bertambahnya kebatilan dalam umat, maka kita diamlah, itu lebih baik. Tak perlu banyak cakap. Ini kerana semua perkataan yang pernah diucapkan akan dipertanggungjawabkan dan dibalas dengan kebaikan atau sebaliknya. Apa yang kita cakap, apa yang kita ucap, semuanya kita kena bertanggungjawab. Apa yang kita sampaikan pada manusia, apa yang kita sampaikan kepada orang ramai, kita kena bertanggungjawab atas perkataan yang kita ucap. Mana jangan kita tak akan dapat melepaskan diri kita daripada apa yang kita sampaikan. Dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kalau kita menyuruh kepada perkara-perkara yang baik, maka akan dapat balasan yang baik. Tapi kalau kita menyuruh kepada perkara yang buruk,
maka buruklah kita dapat. Oleh kerana itu penting untuk kita pastikan dulu apa yang kita sampaikan tu dia membawa kepada kebaikan ataupun keburukan. Sebab apa? Sebab setiap percakapan kita ni Allah Taala akan balas. Ha, tidak apa? Dan setiap perkataan yang kita ungkapkan, yang kita sebut, semua ada pencatat ni. Ada malaikat yang akan duduk di kiri kanan kita, yang akan catat setiap gerak-geri kita, setiap perkataan, percakapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidak adalah sebarang maknanya tidak adalah ma yalfidhu min qawlin, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan, yang diluahkan. Tidak adalah yang diluahkan daripada perkataan, percakapan. Dan termasuk juga perbuatan yang dilakukan. Illa, melainkan, ladaihi, melainkan di sisinya, di sisi setiap daripada kita, raqibun atid. Ada malaikat yang menjadi pengawas, yang sentiasa sedia menerima dan menulis. Jadi apa yang kita nak cakapkan, apa yang kita nak buat, kita kena fikir dulu. Kita kena fikir supaya ianya sama ada manfaat ataupun adanya mudarat. Maka kita boleh pelihara kita daripada perkara buruk. Malaikat kat kiri kanan kita tulis setiap apa yang kita cakap. Sama ada perkataan tadi baik ataupun perkataan tadi buruk. Imam Bukhari rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba itu la yatakallamu, pasti akan bercakap dengan satu kalimah yang diridai oleh Allah Ta'ala, la yulqi laha balan, tetapi dianggap meremeh. Benda yang kecil, mana la yulqi laha, tidaklah dia melontarkan kalimah tersebut dalam keadaan dia merasa perkataan tersebut penting. Tapi dia cakap perkara yang mana menyukakan Allah Ta'ala. Walaupun nak bagi tahu perkataan tersebut kecil sahaja. Perkataan tersebut adalah satu perkara yang biasa. Bukanlah satu perkara yang penting. Tetapi oleh kerana perkataan kalimah tersebut adalah kalimah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka, maka yarfa'uhu Allahu biha darajatin, maka Allah Ta'ala akan mengangkatkannya dengan sebab kalimah tersebut beberapa darjat. Biha bil kalimah, yakni Allah Ta'ala angkat orang yang mengucapkan kalimah tersebut, walaupun kalimah tersebut satu perkara yang orang rasa benda tu biasa, remeh. Benda yang dianggap remeh, maksud dia benda tu biasa, bukan satu benda yang penting pun. Tetapi perkataan tersebut merupakan perkataan yang Allah Ta'ala suka. Maka Allah Ta'ala akan angkat darjatnya beberapa darjat. Wa innal abda, dan sesungguhnya seseorang hamba itu, la yatakallamu bil kalimah, mengatakan, bercakap dengan sesuatu kalimah, min sakhatillah, daripada kalimah yang mana Allah Ta'ala murka. La yulqi laha balan, yang mana ia menuturkan kalimah tersebut balan dalam keadaan dia menganggap remeh. Menganggap kalimah tu kalau cakap tak ada benda lah.
Tapi kalimah tersebut merupakan kalimah yang Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala murka. Maka yahwi biha fi jahannam. Maka Allah Ta'ala akan campakkan hamba ini ke neraka jahannam. Oleh itu setiap perkataan yang kita nak ucapkan, walaupun perkataan itu perkataan yang remeh sekalipun, perkataan yang kecil di sisi kita, kita anggap perkataan tersebut satu perkara yang biasa. Jadi sebenarnya ia mungkin boleh jadi asbab darjat kita diangkat ataupun dia menjadi salah satu sebab kita masuk dalam neraka al-iyazubillah. Oleh itu setiap perkataan yang kita nak ucapkan, pastikan perkataan tersebut perkataan yang Allah Ta'ala suka. Jangan kita ucapkan perkataan yang Allah Ta'ala tak suka walaupun perkataan tu kecil sekalipun. Kita anggap perkara tu remeh. Tetapi mungkin ada orang yang mendengar menyebabkan terluka hatinya. Menyebabkan berpecah keluarganya dengan satu perkataan. Maka itu perkataan yang Allah Ta'ala benci, menyebabkan dengan sebab perkataan yang satu perkataan yang dianggap remeh itu kadang-kadang boleh jadi asbab kita masuk neraka. Jadi oleh kerana itu penting untuk kita jaga percakapan kita, jaga setiap perkataan yang kita nak ucapkan. Ingatlah hadis Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Wahal, dekat sini hal walaupun ia ialah lafaz istifham, itu pertanyaan, tetapi dekat sini dia istifham dengan makna nafi. Istifham pertanyaan dengan makna penafian. Tidaklah akan menelangkupkan tengkuk-tengkuk manusia itu di dalam neraka. Tidaklah menelangkupkan tengkuk-tengkuk manusia itu di dalam neraka, melainkan kerana hasil lisan mereka. Hasaid nama kepada hasidah, iaitu hasil tuaian kalau dari segi lafaznya. Hasaid maknanya hasil daripada percakapan. Hasil daripada percakapan kita itu, kata tidaklah yang menjerumuskan seseorang itu masuk dalam neraka, melainkan disebabkan kesan daripada lidah mereka. Jadi penting lidah kita kena jaga. Janganlah lidah kita menjadi asbab kita masuk neraka. Okay. Al-adab, adabul kalam. Adabul kalam yang keempat, iaitu dalam kita nak menuturkan kata-kata, dalam kita nak berbicara, maka perlu kita ada titik beratkan adab dalam kita nak bercakap. Adab kita nak berbicara dengan orang pun kena ada. Sebagaimana adab-adab yang lain. Dalam semayang, adab dan sunnah dalam semayang, adab dan sunnah dalam berpuasa, adab dan sunnah dalam membaca Al-Quran. Dalam kita nak berjual beli, semua ada adab dan sunnahnya. Begitulah juga dalam kita nak berbicara dengan orang ramai, kita nak berbicara dengan rakan kita, tetangga kita, maka perlu juga kita menitik beratkan adab. Lil kalami fil islami adabun kathiratun. Dalam Islam terdapat beberapa adab dalam berbicara. Ini kat sini hanya disebutkan beberapa sahaja, tak disebutkan kesemuanya. Tapi beberapa yang disebutkan ni adalah antara perkara yang penting. Mana dalam kita nak bercakap ni kita perlu titik beratkan adab. Jadi adab dalam Islam ni ada beberapa perkara. Minha, sebahagian daripadanya ialah kata hirsul muslim ala an yatakallama bima fihi naf'un. Kata seorang muslim perlu berhati-hati agar bercakap hanya pada perkara-perkara yang bermanfaat.
dan menahan diri dalam apa jua keadaan daripada bercakap dengan perkara-perkara yang haram. Mana kita nak cakap, kita kena cakap dengan berhati-hati. Supaya apa? Supaya lidah kita tak tergelincir. Mana kita kena pelihara lidah kita daripada tergelincir dalam bercakap. Maknanya kita pastikan apa yang kita nak cakap itu benda yang bermanfaat. Dan menahan diri dalam apa jua keadaan. Maknanya sentiasa berjaga-jaga supaya kita tidak terlafaz perkara-perkara yang haram. Mana menjadi kebiasaan orang-orang yang bercakap dalam kalangan kita, terutamanya orang Islam, kadang-kadang dia cakap ikut suka. Lepas tu dia ingat dia buat satu benda yang boleh menyebabkan orang ketawa. Tetapi kadang-kadang perkara yang menyebabkan orang ketawa itu akan menyebabkan ada orang satu pihak dia menjadi marah. Kadang-kadang ingat satu benda dia ingat satu komedi. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia menyebabkan orang pecah hati. Jadi jangan kita kena fikir. Adapun kalau kita nak menghiburkan hati sekalipun, janganlah kita cakap benda-benda yang mengecewakan hati orang lain. Dengan dalam keadaan kita mengejek dan kita buat satu benda yang orang ketawa. Jadi kalau benda tu benda yang tak betul, menyebabkan orang ketawa, orang yang ketawa tu pun sebenarnya dia telah dapat dosa disebabkan dia ketawa tentang benda-benda yang menyebabkan orang lain terasa. Jadi mana menahan diri dalam daripada dalam apa jua keadaan daripada bercakap perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifatkan orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang iaitu siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat yang ketiga Allah Taala sebut selepas orang yang berjaya di kalangan orang yang beriman itu, yang pertamanya orang yang khusyuk dalam sembahyang. Dan yang kedua Allah Taala sebut walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maknanya antara boleh sebut pada kedudukan nombor 2 ni menunjukkan perkara tu penting. Sangat-sangat penting selepas sembahyang disebutkan menahan diri daripada perkara yang sia-sia. Sama daripada percakapan ataupun perbuatan. Jadi untuk kita kena usahakan supaya dalam kita nak menyampaikan sesuatu pidato, kita nak menyampaikan sesuatu syarahan, pastikan kita tidak terucap perkara yang sia-sia. Pastikan kita tidak terucap perkara yang menghiris hati orang lain. Dan juga menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat. Mana perkataan yang tidak berguna dan sia-sia ialah perkataan yang batil. Seperti mengumpat. Mana kadang-kadang kita ni, kita bercakap banyak-banyak, tiba-tiba dalam keadaan kita bercakap tu kita tercerita buruk orang lain. Dengan secara tak langsung kita telah mengumpat orang lain. Jadi ini kita kena perhatikan betul-betul. Kita kena berhati-hati. Dan juga mengacung ataupun kata mengejek, memerli orang, mencemari kehormatan orang lain. Mana dalam keadaan kita memburuk-burukkan orang. Jadi kadang-kadang perkara ini berlaku dalam percakapan kita. Jadi menyebabkan hilangnya pahala daripada amalan kita.
Yang kedua, antara adab-adab kalam juga bercakap ialah tidak banyak berbicara walaupun pada perkara harus. Maknanya kalau benda tu harus, kita boleh untuk tidak berbicara. Kadang-kadang kita tak cakap, orang lain dah cakap dah. Jadi bagusnya kita diam je. Kalau benda tu rasanya orang lain semua tahu, jadi tak perlu kita cakap. Kerana boleh jadi yang harus itu akan membawa kepada yang haram atau makruh. Kadang-kadang kita rasa benda tu harus untuk dicakapkan. Tapi kadang-kadang boleh jadi walaupun benda tu harus, bila kita cakap menyebabkan benda tu akan jadi haram. Mungkin ada setengah orang cakap perkara tersebut, orang tak terasa apa-apa. Tapi kadang kalau kita pula yang cakap, menyebabkan boleh berlaku pergaduhan dan sebagainya. Walaupun benda tu harus, tapi seeloknya kalau kita rasa menyebabkan boleh berlaku perpecahan, walaupun benda tu biasa, perkara biasa kalau kita cakap. Tapi kadang-kadang kita cakap benda tu harus, tapi tak kena masa. Keadaan tu tak orang kata apa? Tak sesuai dengan keadaan situasi tersebut. Jadi boleh jadi perkara yang kita cakap tu boleh membawa kepada perkara yang haram atau menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang makruh. Maka oleh kerana itu, kalau benda tu harus, kadang-kadang kalau kita cakap pun ada orang lain dah cakap, jadi seharusnya kita diam sahaja, tak banyak cakap tentang perkara tersebut. Contoh, ada beberapa perkara dalam kita dia punya social media, banyak cerita-cerita kan. Kadang-kadang benda tu kita tak perlu komen pun. Walaupun komen tu komen yang harus, tapi kadang orang lain dah komen dah, tak payahlah kita komen. Maknanya kadang-kadang benda tu harus untuk kita cakap, tapi tak perlu kita memperbanyakkan. Maknanya kalau benda tu tak rasa, kalau cakap pun bukan dia baca pun. Maknanya bagusnya kita diam je lah. Kita tak tulis ataupun kita tak cakap tentang perkara tersebut. Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalama bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tukthirul kalam bighairi zikrillah. Janganlah kamu memperbanyakkan bicara selain daripada zikrullah. Maknanya ucapan-ucapan selain daripada menyebut nama Allah, maka kurangkan. Jangan kita memperbanyakkan. Walaupun benda tu harus. Maknanya kalau dianya tidak menyebabkan iman kita meningkat, maka kita lebih baik kita tidak mengucapkannya. Maknanya jangan kamu banyak cakap perkara yang selain daripada zikrullah. Kerana apa? Banyaknya perbicaraan selain daripada zikrullah, dia akan menyebabkan keras hati. Akan memang keras hati. Maknanya kalau kita banyak cakap, kadang-kadang boleh jadi keras hati. Dan orang yang paling jauh daripada Allah Ta'ala adalah orang yang hatinya keras. Nah, orang yang hati keras ni, dia kata orang yang paling jauh daripada Allah Ta'ala, maksud dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, adalah orang yang keras hati. Jadi untuk kita elak diri daripada keras hati, kita kurangkan berbicara. Banyakkan berzikir kepada Allah. Banyakkan berzikir kepada Allah. Apabila kita banyak ingat Allah, banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita lembut. Tapi kalau kita tak ingat pada Allah, banyak lagi kita berdebat, itu lebih banyak daripada kita beramal. Kadang-kadang orang yang banyak cakap ni, dia banyak cakap je tapi tak ada amal. Jadi kita usahakan banyakkan amal, kurangkan bercakap. Supaya apa? Tidak timbul perkataan apa? Cakap tak serupa bikin. Maknanya
cakap banyak, tapi buatnya tak ada. Amalnya tak ada. Maka itu akan menyebabkan keras hati. Jadi oleh kerana itu, untuk amalan untuk melembutkan hati ialah kita banyakkan berzikir kepada Allah. Banyakkan menyebut, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan selawat atas Nabi SAW. Maka semuanya akan melembutkan hati kita. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang banyak percakapannya, maka banyaklah salahnya. Orang yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Orang yang banyak dosanya, maka neraka adalah lebih layak baginya. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu antara orang yang sangat tegas. Antara orang yang sangat tegas di kalangan sahabat. Maka beliau berkata, orang yang banyak cakap ni, maka akan banyaklah salah. Jadi kalau kita jenis orang yang banyak cakap, kita banyak bercakap ni. Bila cakap tu tanpa tapis, maka akan banyaklah salah ni. Cakap tak ada, orang kata mulut tak ada insurans. Cakap je. Maknanya benda baik pun dia cakap, benda tak baik pun dia cakap. Maka bahkan banyaklah salah. Orang yang banyak salah, maka banyak dosa. Bila cakap percakapan yang salah tu banyak, maka banyaklah dosa dia. Maka orang yang banyak dosa, tempat nak cuci dosa ni kat mana? Tempat cuci dosa ni dekat neraka. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, orang yang banyak dosa, tempat dia neraka tu dah lebih layak untuk dia. Kerana apa? Bila dah banyak dosa, kena cuci dosanya dekat neraka. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada salah dalam banyaknya dosa dan kesalahan dalam percakapan. Okey, kemudian kata wajib bercakap ketika ada keperluan. Wajib bercakap ketika ada keperluan. Kata wujubul kalami 'inda al-hajati ilaihi wa khassatan li bayanil haqqi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini ada kalanya wajib untuk kita bercakap. Kerana apa? Kadang-kadang kalau kita tak bercakap, menyebabkan akan tersebarnya keburukan. Lebih-lebih lagi wajib bercakap ketika nak menerangkan kebenaran. Jadi contoh kalau kita ni diminta jadi saksi dan kita memang orang yang menyaksikan sesuatu kejadian. Dan kalaulah kita tak memberi persaksian kita, menyebabkan orang yang tak bersalah akan jadi salah. Maka untuk menjelaskan kebenaran, maka wajib untuk kita bercakap. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, maka itu perlu. Dalam bab amar ma'ruf, suruh orang buat kebaikan. Maka satu perkara yang wajib kita kena sampaikan dakwah. Wajib kita kena sampaikan kebaikan kepada manusia. Dan juga kita kena wajib kita kena mencegah kemungkaran. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat di kalangan kamu akan sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu. Di sini digunakan lafaz amar, lafaz perintah. Maka hendaklah dia mengubah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya, yakni dengan kuasanya. Fa illam yastati' fa bilisani. Maka kalaulah dia tak mampu cegah kemungkaran dengan kuasa dia, dengan tangan, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran dengan lidah. Maknanya dia kena bagi tahu perkara tersebut salah. Benda itulah satu perkara yang mungkar.
Jadi perlu dihentikan kemungkaran tersebut dan bawa, ajak dia, orang yang buat kemungkaran tadi, ajak dia buat kebaikan. Suruh dia buat kebaikan. Maka itu wajib. Mana semua ini dianggap sifat-sifat yang paling mulia. Memberitahu kebenaran, satu sifat yang mulia. Menyuruh buat kebaikan, cegah kemungkaran, satu benda yang mulia. Wa man lam fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Tapi kalau tak mampu juga cegah dengan lidah, maka hendaklah cegah kemungkaran dengan hati, iaitu hati merasa benci terhadap kemungkaran yang dilakukan. Ini kita tidak redha kemungkaran tersebut dilakukan. Ini kalau dalam sudut bercakap, orang yang ada kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, wajib dia kena cakap. Sebab apa? Itu adalah amalan mudi. Sesiapa yang meninggalkannya dianggap maksiat. Orang yang nampak kebatilan, kemungkaran yang berlaku di hadapannya, tanpa dia ada sifat, tanpa dia ada usaha untuk cegah kemungkaran tersebut, tanpa dia bagi tahu dalam keadaan dia mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka dia dianggap maksiat, maka dia berdosa. Biarkan kemungkaran itu berlaku tanpa dicegah. Dan kerana orang yang berdiam diri daripada menyatakan kebenaran adalah syaitan bisu, sebagaimana yang disebut pada minggu lepas, dalam hadis, dalam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanun akhras. Siapa yang berdiam diri daripada menyatakan kebenaran, maka dia adalah syaitan yang bisu. Syaitan bisu. Maksudnya dia tahu benda tu salah tapi dia diam. Dalam keadaan dia ada kemampuan untuk cegah. Tapi kalau tak ada kemampuan, itu luar cerita, lain cerita. Maksudnya dia ada kemampuan. Dia adalah orang yang berilmu dan ada orang kata ada pengaruh yang mana kalau dia bercakap orang akan dengar. Tapi dia biarkan kemungkaran itu berlaku tanpa dicegah, maka dia berdosa. Dia seperti mana syaitan yang bisu. Okey. Dan antara perkara yang disebutkan oleh sebahagian daripada syarahan hadis ini, dalam kitab yang lain ada menyebutkan, kata min fiqhir rajul qillatu kalamihi fi ma la ya'nihi. Maksudnya di antara sebahagian daripada fakihnya seseorang itu ialah sedikit kalamnya pada perkara yang tidak ada faedah. Maknanya kalau benda tu maknanya sikit, terlalu sedikit, maknanya seolah-olah tak ada. Kata al-qalil kal ma'dum. Maknanya orang yang faqih, orang yang sebahagian daripada kefakihan seseorang, dia tidak bercakap perkara yang sia-sia. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW bersabda, al-afiyatu fi 'asharati ajza. Kata afiyah itu ada 10. 9 daripadanya ialah berdiam diri melainkan daripada zikrullah. Berdiam diri melainkan daripada zikrullah. Dan dikatakan man sakata fasallama kaman qala faghanima. Siapa yang berdiam diri maka dia selamat. Maknanya kalau berdiam diri dalam keadaan dia tak mampu nak cegah, ataupun dia berdiam diri daripada bercakap, supaya apa, dia tak cakap benda-benda yang melanggar perintah Allah Ta'ala, tak cakap benda yang haram, maka dia akan selamat, sejahtera keadaan dia. Seperti mana orang yang bercakap, maka dia akan terima natijah daripada percakapan dia.
Dikatakan kepada sebahagian mereka, kata lima lazim tas-sukut. Kenapa engkau suka berdiam diri? Sebagian ulama ditanya, kenapa engkau suka berdiam diri? Maka dia berkata, supaya aku tidak menyesal di atas berdiam diri itu. Maksudnya kalau berdiam diri, dia menyesali sikit. Waqad nadimtu 'alal kalami miraran. Sesungguhnya aku telah menyesal di atas percakapan beberapa kali. Maksudnya kalau banyak bercakap, lagi banyaklah penyesalan. Tapi kalau tak bercakap, maka kuranglah menyesal. Sebab apa tak bercakap? Mana penyesalan tu tak banyak. Tapi kalau kita bercakap, dan percakapan tu salah, menyebabkan kita akan menyesal berkali-kali. Sebab apa? Bila kita bercakap, dia akan tersebar. Berbeza kalau kita diam, tak ada siapa pun nak sebarkan. Kita diam daripada bercakap, tak ada siapa pun nak sebarkan apa yang kita cakap. Sebab kita tak cakap, macam mana orang nak sebar? Jadi, menyesal disebabkan tak bercakap tu kurang. Tapi kalau bercakap tu, dia akan menyesal. Kadang-kadang benda dia cakap tu salah. Dia akan menyesal berkali-kali. Sebab apa? Apa yang dia cakap tu kadang-kadang disebarkan oleh orang. Mimma qila, sebahagian daripada apa yang dikatakan, luka disebabkan lidah itu seperti luka disebabkan tangan. Luka lidah itu seperti mana luka tangan. Maknanya cuma berbeza. Beza kalau kita luka dekat tangan boleh elok. Tapi kalau luka disebabkan lidah, luka disebabkan orang pukul, maka dia boleh elok. Tapi kalau luka disebabkan lidah, menyebabkan kadang-kadang parut dia tu memang susah nak hilang. Maknanya akan terasa sampai bila-bila. Waqila al-lisanu kalbun aqur. Ada juga mengatakan lidah itu ialah seperti anjing gila. In khalla anhu. Sekiranya anjing itu terlepas, maka dia akan menggila. Maknanya lidah tu kalaulah dia terlepas cakap, maka dia boleh menyebabkan porak-peranda orang. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata yamutul fata min asratim min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratir rijli. Fa asratuhu min fihi turma bi ra'sihi wa asratuhu bir rijli tabri'a 'alal mahli. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata dalam satu syair, kata matinya seseorang itu, seseorang itu boleh mati disebabkan tergelincir pada lidahnya. Dan seseorang itu dia tidak akan mati kalau dia tergelincir pada kaki. Maksudnya kalau kaki dia terpeleset, dia terjatuh, kaki tergelincir, dia duduk, ataupun terseliuh, sapu ubat lama-lama dia elok. Tapi kadang-kadang percakapan seseorang itu menyebabkan dia boleh mati. Kata maka tergelincir daripada mulutnya itu menyebabkan dia akan kata turma bi ra'si, akan dibaling, dilontarkan pada kepalanya, menyebabkan kalau kita kadang-kadang percakapan tadi menyebabkan orang akan meluat dengan apa kita cakap, orang akan baling macam-macam. Tapi kata wa asratu birrijli, tapi kalau tergelincir pada kaki, dia akan menjadi sihat dalam satu tempoh masa yang singkat. Jadi percakapan lidah ni kena jaga daripada bercakap benda-benda yang tak sepatutnya. Percakapan ni, lidah kita ni, Imam Ghazali rahmatullah alaih kata dia ibarat pedang. Maknanya kalau orang yang terluka dengan sebab lidah ni,
dia akan memberi kesan yang panjang. Jadi oleh kerana itu peliharalah lidah kita daripada bercakap perkara-perkara yang buruk, apatah lagi perkara-perkara yang boleh memecahkan perpaduan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan perempuan yang hadir dalam Google Meet ni. Mudah-mudahan dapat kita usaha untuk pelihara lidah kita. Pelihara lidah kita dan kita usahakan lidah kita ni adalah lidah yang sentiasa menyatukan umat, lidah yang sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lidah yang sentiasa mengingatkan manusia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan perempuan untuk amal dan sampaikan berdoa lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Ustaz, ada nak buka soalan ke Ustaz? Kalau ada. Ada tak yang nak menyuarakan soalan? Silakan. Sikit. 5 minit. Ada? Tak ada? Alhamdulillah jelas penerangan Ustaz. Kau dah balik ke Mas? Alhamdulillah. Tak ada soalan. Semua dah faham. Alhamdulillah. Kau dah faham? Okey. Kita tutup majlis. Ustaz kan nak pergi majlis. Kita tutup Ustaz? Boleh insyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita hadis 40 Al-Imam Al-Nawawi berjalan lancar. Hadis hari ini membicarakan pasal percakapan dan pertuturan yang baik ataupun yang buruk, kerana setiap pertuturan kita akan dicatat oleh malaikat di kiri dan kanan kita, dan di setiap percakapan kita akan diadili Allah. Kita yang bertanggungjawab menerima balasan dari setiap pertuturan kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Wallahualam. Moga kita bukan dari golongan yang akan dimasukkan ke neraka kerana percakapan kita ataupun perbuatan kita. Na'udzubillah min zalik. Cakaplah yang baik-baik supaya kita tidak melukakan hati orang lain. Wallahualam. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustaz hari ini memberi manfaat dan pengajaran kepada kita semua. Terima kasih Ustaz pada atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman. Mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis kita pada petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz minggu depan insya-Allah. Ustaz. Tengok Ustaz punya Terima kasih kitab hadis tu. Ustaz. Terima kasih semua. Dia punya kulit dia macam mana?